Di dalam kitab kita ini kitab At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran ini disusun dikarang oleh seorang ulama yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, yakni Imam An-Nawawi. Kita bacakan sikit biografinya sebagai mukadimah pada petang yang mulia ini. Nama beliau adalah Yahya bin Sharafuddin bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Jadi nama Arab ini mudah. Itu pemudah. Orang bangsa Arab ini lebih suka untuk nama satu-satu, tidak ada murakkab. Contoh Abdul Hakim, dua nama. Abdul Hadi contoh, itu dua nama. Kita sebutkan dia sebagai murakkab. Adapun nama satu-satu, Yahya, Muhammad, Abdullah, ia satu-satu nama sahaja, tidak ada pecahan-pecahan atau kita istilahkan sebagai murakkab. Kerana ia lebih mudah. Jadi Arab mudah beri nama. Zaman sekarang Arab lebih mudah untuk beri nama. Kita tak perlu fikir pun. Arab mudah nama. Imam Muhammad, Ahmad, Mahmud. Ayahnya pun begitu. Imam Muhammad, Ahmad, Mahmud. Datuk pun begitu. Muhammad, Ahmad, Mahmud. Jadi BIM-nya juga tidak akan jauh beza. Muhammad bin Mahmud, Mahmud bin Ahmad bin Muhammad. Tidak lagi daripada nama-nama itu. Maka disebabkan itu mereka membezakan nama-nama mereka dengan keluarga, dengan tempat asal. Umpama Imam Nawawi nak membezakan Yahya yang mana satu, maka sebutkan Yahya An-Nawawi, nama tempatnya. Imam Al-Jazari, seorang ulama di bidang hadis dan qiraat juga, Al-Quran juga, nama beliau Muhammad. Nama ayah beliau juga Muhammad. Nama atuk mereka dia juga Muhammad. Di Muhammad bin Muhammad. Tiga kali Muhammad. Untuk bezakan nisbah kepada tempat asal moyangnya di Al-Jazari, di Jazair. Jadi namalah dia Muhammad Al-Jazari. Jadi orang tahu Muhammad yang mana satu. Beliau digelar Abu Zakaria. Ini adalah satu kunyah, istilah kita, gelaran, gelaran pada Imam An-Nawawi yang mana mempunyai berkaitan rapat dengan nama Zakaria, ada kebiasaan masyarakat Arab. Bila nama Zakaria, bila nama Yahya, maka keterkaitannya Zakaria. Kerana Nabi Zakaria, Nabi Yahya, begitu. Beliau turut digelar sebagai Muhyiddin ad-Din, yang bermaksud penghidup agama, atas kewibawaannya di dalam bidang ilmu dan jasanya yang besar. Sehingga menyatakan bahawa Imam Nawawi sebenarnya tidak mahu digelar sebagai penghidup agama atau sebagai Muhyiddin. Tapi semua orang tahu kerana jasa beliau yang besar di dalam bidang agama, maka beliau disebut digelar sebagai Muhyiddin, penghidup agama atas usaha dan usaha beliau dalam bidang agama, khususnya dalam fiqh mazhab Syafi'i. Perjuangan menghidupkan sunnah dan menentang bid'ah beliau, namun beliau sendiri tidak gemar digelar sebagai sifat merendah diri. Tarikh dan tempat kelahirannya, beliau dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram 631 Hijrah, maksudnya sekitar 600 Hijrah, di Nawal, iaitu terletak dalam perkampungan Hauran di Damsyik, Syria lah daerah ni sekarang ni. Maksudnya asal di daerah Hauran di Syria. Melalui nama tempat asal ini Nawa tadilah, maka dinisbahkan dengan nama An-Nawawi. Rihlat ilmu, beliau telah menghafaz Al-Quran ketika masih kecil. Jadi ulama-ulama dahulu, mereka ini didikan pertama mereka mesti ada dengan membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran. Orang sekarang kejar juga membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran umur 6-7 tahun. 6-7 tahun itu adalah usaha yang baik. Bagaimanapun ia bukan sesuatu yang paling utama dikejar. Umur kadang-kadang 6 tahun pun baru kenal alif bata, tetapi sudah disuruh untuk menghafaz Al-Quran 30 juzuk lagi. Tidak begitu. Kita step by step, sedikit demi sedikit. Di dalam di Mesir ada seorang anak ajaib Mesir, disebutkan sebagai Syekh Ashraf Al-Rifai. Syekh Ashraf ini mempunyai maknya daripada keturunan Ahlul Bait. Satu ketika dia lahir, ibu dan ayahnya mendakwa bahawa anaknya Ashraf ini sudah menghafaz Al-Quran. Jadi orang terkejut, mana mungkin lahir sudah boleh baca Al-Quran, umur 2 tahun, 3 tahun dah boleh baca Al-Quran.
sudah hafal, bukan sudah boleh baca, sudah hafal. Jadi orang pelik. Tuan-tuan, ini kisah benar, bukan kisah dongeng. Kerana masuk dalam surat khabar di Mesir pada tahun itu, sekitar tahun 70-an. Jadi orang pun pelik, bila bertanya, ya, dia boleh menjawabnya. Sehingga dah menggemparkan ulama-ulama Al-Azhar. Jadi ulama Azhar bersidang dan menguji akan kemampuan bacaan serta hafazan Said Ashraf ini, dan terbukti dan mendapat pengakuan daripada ulama Al-Azhar bahawa Said Ashraf ini mempunyai bacaan hafazan yang benar, tepat serta fasih. Boleh bacanya dengan baik. Maksudnya hafazannya adalah hafazan yang baik. Jadi ia satu keajaiban. Dan ketika pertemuan ini, Said Ashraf ini cuma berumur 4 tahun sahaja. Tuan-tuan, 4 tahun semua orang tahu. Anak-anak kita bagaimana umur 4 tahun. Ya. Jadi umur 4 tahun ni dia sudah menghafaz Al-Quran dengan tahqiq, dengan benar, bacaannya benar, tepat, fasih. Ya. Maka setelah diuji, maka ulama waktu mengesahkan bacaannya benar. Maka gemparlah ketika itu sekitar tahun 1974. Ya, sekitar tahun itu gempar Mesir ketika itu, masuk di dalam majalah akhbar sebagainya. Ya, Allah lebih menyayangi beliau. Pada umur 5 tahun beliau sudah meninggal, meninggal muda. Baik, jadi di sini pada tahun 649 Hijrah beliau berhijrah ke kota Damsyik untuk mendalami ilmu agama, kerana tempat tersebut terkenal dengan kemeriahan suasana ilmu dan dibanjiri oleh para ulama pada ketika itu. Jadi ketika zaman itu ada beberapa tempat yang masyhur sebelum wujud di Mesir sebagai pusat pengajian ilmu. Antaranya di Kufah, antaranya di Damsyik, di Baghdad. Jadi banyak tempat-tempat pengajian ilmu pada dahulu, zaman dahulu. Masuklah di Damsyik ini, maka Imam Nawawi juga pergi ke Damsyik untuk menghafaz atau mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Setiap hari beliau akan menghabiskan 12 subjek yang dipelajari di hadapan para guru. Bahkan pernah diceritakan bahawa beliau tidak berbaring selama hampir 2 tahun kerana ketekunan menuntut ilmu. Beliau tidak pernah meninggalkan Damsyik melainkan keluar untuk menunaikan haji. Jadi kerana tekunnya menuntut ilmu, keluar pun atas dasar beberapa kepentingan sahaja. Ya. Di samping itu, beliau punya ingatan yang kuat. Ketika berusia 19 tahun, beliau menghafaz kitab Tanbih fi Furu' Asy-Syafi'iyah dalam tempoh 4 bulan setengah dan menghafaz seperempat kitab Muhazzab pada baki tahun tersebut. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang zuhud dan kuat beribadah. Kerana orang yang mempunyai kemampuan ilmu yang tinggi ini sudah pastinya mempunyai ibadah yang kuat. Beliau pernah berazam untuk mendalami ilmu perubatan, lalu membeli kitab Al-Qanun untuk membacanya. Namun beliau tidak merasakan ada sesuatu yang tidak kena pada hatinya, sehingga tidak boleh meneliti ilmu lain selama beberapa hari. Beliau pun berfikir untuk merasakan puncanya adalah kitab Qanun tersebut, lantas menjualnya. Kerana ada beberapa ilmu, sekiranya manusia sudah fokus pada ilmu tersebut, jangan mudah masuk dengan ilmu-ilmu yang lain. Umpama orang di dalam pengajian Al-Quran, jangan mudah kita cabangkan anak kita dengan ilmu-ilmu yang macam-macam lagi. Apatah lagi sekiranya mereka ni dah bidang agama, dekat rumah kita sajikan pula dengan rancangan TV-nya, dengan game dan sebagainya. Mereka tidak dapat menumpukan perhatian pada ilmu tersebut dengan baik sebenarnya. Di sini ditunjukkan bahawa Imam Nawawi apabila beliau sedang menekuni fiqh, tidak dapat fokus pada berkenaan dengan perubatan kerana ilmu tersebut sudah mengganggu berkenaan dengan hafazan dan kefahamannya dalam bidang fiqh.